Maaf terputus sebab we have reached the 1 hour. Kejap lagi nanti Ustaz dan akan join balik. Kejap Kejap lagi kita tunggu Ustaz masuk balik, InsyaAllah. I think sebab Heliza punya account verified account, so that's why Dia limpas 1 hour. boleh 1 hour, more than 1 hour. Sementara tu kalau ada yang nak post one more question mungkin untuk Ustaz. Kejap, kita accept Ustaz masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kira masuk balik dia. Dia betul-betul cut 1 jam tu. Tu saya dah alert lah. Sebab Eliza punya account verified account. Sebab dia verified account Ustaz. Mungkin dia boleh dia ada blue tick. Betul. betul. Pasal saya duduk dengar suara saya balik ya. Oh ya ke? Tak apa hal Boleh. tak mengganggu saya pun. Okey. Alright, kita sambung tadi ya. Sekali lagi tanya dulu kakak dua orang. Bayar zakat secara online sah ke tak sah? Sah habis selesai ya. Wah, cuma dia nak bagi tahu kata orang tak macam mana ni dengan akad. Akad ni dia kena ada ijab dan ada qabul. Orang yang bagi zakat tu dia ijab, yang terima tu kita panggil qabul. Jadi bila kata ini lazim. Kejap Ustaz. Ada receive komen suara Ustaz double. Itulah saya kata tadi tu. Sekejap Ustaz. Macam mana? Kita Hello? kita tak tukar setting. Okey ke tak? Dah okey dah. Okey. Saya okey, saya dah tak dengar dah suara saya tadi. Oh, hebat dia. Macam mana? Oh, power Maknanya kalau kita Dah okey dah. Dah okey dah. Alhamdulillah. clear dah okey dah. Okey ya. Dah maknanya kalau yang saya dengar ni akan dahsyat Saya pun baru je, bukannya saya pun tak mahir benda ni. Kawan-kawan yang duk ajar. Okey, baik, sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ijab orang yang bagi, qabul orang yang terima. Inilah zakat fitrah saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala kita bagi. Hak yang kawan tu pun saya terima zakat fitrah tuan untuk tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dia kena ada lagu tu. Lepas tu dia kena baca doa. Ajarakallah. Dia kena doa. Ya Allah, berikanlah ganjaran yang setimpal kepada orang yang bayar zakat ini. Melimpah ruah rezekinya dan sebagainya. Amin. Dia kena baca lagu tu. Orang selalu tanya macam mana ijab dengan qabul kalau bayar online. Saya bagi tahu kata yang buat online ni pun ustaz-ustaz juga. Orang yang buat online ni pun ustaz-ustaz juga, depa cerdik. Jadi ada di online yang kita nak bayar tu, dia ada skrip dia sebelum kita tekan bayar. Ada di skrin tu untuk kita lafazkan dulu. Inilah zakat fitrah saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita tekan. Dia ada bagi tahu step-step dia. Dan sekiranya lah ada orang yang tak perasan, dia tekan terus saja. Dia tak baca pun, dia tekan terus. Kata ulama, sama nanti macam kita beli ayam tin. Kan bayar zakat fitrah apa semua ni, dia macam urusan jual beli. Dia muamalat. Jadi sama macam kita beli ayam tin dekat mesin tu. Kita buh duit, kita tekan, kita ambil. Kita tak ada ijab qabul pun. Macam mana jual beli kita dengan mesin tu?
Sah. Sebab apa? The moment kita tekan, the moment dia bagi itu sebenarnya adalah proses ijab dan qabul yang kita nak dalam apa nama proses muamalah kita. Jadi bayaran zakat untuk waktu sekarang ni PKP dan di Malaysia dan di Brunei saya rasa dah kata tak ada PKP, jadi teruskanlah bayaran. Macam biasa pergi jumpa bayar zakat. Kalau di Malaysia sebenarnya PKP ni mesti bayar secara online. Bayar awal-awal Ramadan pun boleh, Jumaat ni pun boleh dah bayar, Sabtu boleh dah, Ahad boleh dah, Isnin kemudian semua boleh dah bayar lah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan mengenai dengan pembayaran zakat tadi. Sebenarnya kita ni kan masuk ke bulan Ramadan ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit apa amalan-amalan yang baik untuk diamalkan di bulan Ramadan. Ada. Di mana masa ni kita ni lagi masih dalam keadaan COVID, mungkin Ustaz ada beberapa amalan-amalan yang boleh Ustaz share lah bersama dengan yang ni memang saya daripada tadi gemuruh nak baca hadis ni. Memang saya nak baca sangat-sangat hadis ni. Betul. Standby. Saya memang gemuruh betul nak baca hadis ni. Tak sabar-sabar saya. Saya harap saya baca betul lah apa nama hadis ni. Sekejap saya tulis kejap Okey, boleh. Sambil-sambil tu kalau ada yang online sekarang ada one more question kalau Ustaz tak keberatan nanti nak jawab. InsyaAllah. Aiwah. Saya cuba aja saya baca ni, tak pandai pun. Tapi hadis ni saya memang nak baca untuk orang-orang Brunei dan Malaysia yang ada dalam ni. Dan tadi kakak Alia official rakam kan yang kita nak cakap ni. Nanti selepas habis kita ni, paling penting video malam ni kalau nak share dengan semua orang pun, ni yang saya baca hadis ni, kat sini ni yang kena cut. Hak ni paling penting untuk diviralkan. Okey? InsyaAllah boleh. Okey, baik. Hadis ini ada dua wajah, ada dua bentuk. Satu yang dibaca oleh Al-Alimul Allamah, Al-Arifur Rabbani, Al-Muhaddis, Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki, rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Daripada Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki ini, anak-anak cucu keturunan Rasulullah ini, membaca hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu melalui hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu. Hadis daripada Imam Ahmad. Satu lagi adalah yang dibaca oleh majoriti semua orang, hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bul Iman. Syu'bul Iman. Okey, boleh dapat Dan hadis yang dalam Syu'bul Iman ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Walaupun begitu, satu untuk kelebihan beramal ada. Yang kedua, tahap dhaif hadis ini disebutkan oleh ulama terlalu sedikit. Maknanya boleh jadi pada hadis ni hanya ada mungkin sikit je. Mungkin pada ejaan ke lafaz ke sikit sangat, minimum sangat. Makna dia boleh jatuh hadis ni kepada hadis yang memang dia hadis dhaif, tapi saya kata sikit sangat. Sebaliknya kalau kata ada dua hadis dhaif dengan hadis dhaif, dia dah jadi dalam istilah ilmu hadis dia nanti boleh jadi syawahid dan mutaba'at. Ada pula hadis-hadis lain. Kebarangkalian hadis ini mungkin boleh jadi naik taraf dia. Sebab ulama-ulama banyak baca hadis ni. Ini saya sebut je, saya bukan ahli hadis, saya nak sebut kata kebarangkalian, bukan dia ya. Saya kata kebarangkalian jadi walaupun orang kata hadis ni hadis dhaif dan sebagainya, khair. Pada fadail amal boleh amal. Dari segi apa kedudukan, hadis ini istimewa. Okey, apa hadis ni? Ni saya nak sebut. Saya baca dalam bahasa Arab dulu. Ada salah silap di situ nanti, yang mana yang alim boleh perbetul. Panjang lah pula. Terjemah Melayu lah senang.
Okey, boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Saya terjemah Melayu je. Dikurniakan kepada umat aku. Okey, saya ambil hadis ini datang daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah, maknanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak sebab saya nak kena hurai. U'tiyat ummati, telah diberikan kepada umat aku fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadan itu, khamsan, 5 perkara. Tolong tuliskan kawan-kawan, 5 perkara. Ni Nabi sebut. Ada 5 benda yang Allah bagi kepada umat Nabi dalam bulan Ramadan. Lam yu'tihunna Nabi qabli. Tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum daripada aku. Maknanya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, walaupun mereka lalu bulan Ramadan, tetapi mereka tak dapat macam mana umat Nabi Muhammad dapat dalam bulan Ramadan. Berapa perkara kakak? 5. Pandai. Okey, 5 perkara. Amma wahidatan. Adapun yang pertama, fa idza kana awwal lailah min syahri Ramadana nadharallahu ta'ala ilaihim. Adapun yang pertama, kelebihan yang diberikan 5 benda, nombor 1 daripada 5 ini, nombor 1 adalah pada awal malam Ramadan. Bila awal malam bulan Ramadan? 1 Ramadan. 1 Ramadan. Bila? Ni kita punya ni bila? Malam InsyaAllah hari Khamis Ustaz. Khamis malam Jumaat, betul? Betul. Kan? So ni saya sebut ni, sebab tu saya kata hadis ni saya tak baca bahasa Arab, saya baca Melayu banyak sebab saya nak syarah terus bagi orang boleh tulis terus. Maknanya apa? Maknanya Khamis malam Jumaat ni hadis ni berlaku. Okey. Apa dia 5 perkara yang Allah tak bagi kepada umat lain tapi bagi kat umat Nabi Muhammad? Yang pertama sekali Nabi kata, pada malam pertama bulan Ramadan, yang kita punya Khamis malam Jumaat ni insya-Allah, Allah akan memerhatikan umatnya. Allah akan memerhatikan hamba-hambanya. Maknanya ada certain orang yang Allah akan pandang. Yang seronoknya, nanti dulu, jangan seronok lagi. Yang seronoknya sambungannya. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibahu abada. Sesiapa yang pada malam awal Ramadan ini Allah tengok dia tidak akan diseksakan azab sampai bila-bila. Jadi itu yang saya kata tu, saya memang ketak-ketak nak baca hadis ni supaya nak sampai kat semua orang, pi habaq kat semua orang. Apa dia? Malam pertama Ramadan ni tolong tinggal handphone sat. Letak sat handphone kat tepi. Masa nak sembahyang maghrib tu, letak handphone kat tepi. Tutup pun tak apa. Silent pun tak apa. Maghrib tu kan kita maghrib, lepas tu kita nak sembahyang Isyak, lepas tu kita nak tarawih. Dengar saya cerita dulu sebab saya takut sekali lagi orang salah sangka dengan saya. Orang kata apa ustaz teruk sangat buat tu. Tak, saya nak ajak semua orang supaya Allah pandang kita. Saya pun tak tahu Allah nak pandang saya ke tak, saya tak tahu. Saya cuma doa, ya Allah pandanglah aku dengan pandangan rahmat-Mu. Tapi nak abang kata Nabi dah bagi dah kepada kita semua. Nanti kakak jangan lupa tanya saya tentang orang perempuan yang haid macam malam tu dia nak buat macam mana? Nanti tanya saya tanya saya, takut saya terlupa. Jadi hari Khamis malam Jumaat ni saya ajak semua orang tolong tinggal handphone tepi saat. Malam tu insya-Allah tak ada siapa nak buat live lah. Siapa yang buat live tu okey sebab mengaji ilmu tu sebahagian daripada ibadah. Tapi kita nak ibadah yang semayang, baca Quran, zikir, selawat, munajat. Yang tu yang kita nak tu. Tak mau saat lagi duk buat mengaji ilmu, semayang tarawih pun 2 rakaat. Tak syok tak mau. Jadi saya nak menyeru semua orang
Khamis malam Jumaat ni bersempena bukan sahaja Khamis malam Jumaat, bukan sahaja bersempena dengan malam Jumaat, bukan sahaja bersempena dengan barakah Sayyidul Ayyam hari Jumaat. Dia jatuh pula jadi Ramadan yang pertama. Jadi saya menyeru. Allah akan habaq dalam hadis lain, hari Jumaat Allah akan pandang hambanya. Sepertiga malam Allah akan pandang hambanya. Nampak ada banyak alasan untuk Khamis malam Jumaat ni Allah nak pandang kita, supaya siapa yang Allah pandang dia tak akan diazab sampai bila-bila. Lam yu'adzibahu abadan, tidak akan diazab sampai bila-bila. Jadi saya ajak semua orang, yang pertama Khamis malam Jumaat ni maghrib tu semua letak handphone tepi. Habaq saya dulu kat semua orang, hantar hadis yang kita habaq ni, hantar dulu kat semua orang, lepas tu tutup handphone. Jadi semua orang pun tahu dia ni nak pergi ibadah Ustaz. So, sembahyang maghrib, make sure berjemaah. Sebab di Malaysia, kita ada PKP, semua duduk dalam rumah. Dan Brunei pun, masjid tadi kata tak boleh pergi kan, betul tak? Betul. Jadi, duduk kat rumah sembahyang berjemaah. Saya bila sebut sembahyang berjemaah apa semua dekat rumah, saya teringatlah ayahanda Tuan Haji Anwari dengan keluarga. Nanti kalau sempat, tolong sampaikan salam kat Tuan Haji Anwari dengan lapan Assalamualaikum. Macam mana restoran ayahanda Tuan Haji, okey ya? Restoran. Alhamdulillah okey so far. Sekarang dia dah buat delivery. Dah buat delivery, dah ada Grab food Rifan semua. Pun ada kot. Join live. Rifan. Apa dia? Rifan pun ada live kot. Ya, Rifat ada Rifat. Kalau ada, semoga Allah merahmati kesalan ke ayahanda dengan ucapan Assalamualaikum dan ucapkan juga Ramadan Karim kepada ayahanda supaya ayahanda Tuan Haji Anwari sihat walafiat, boleh puasa dan boleh ibadah dan boleh sampaikan dakwah lagi. Okey, jadi sembahyang Jumaat, sembahyang maghrib berjemaah. Lepas habis sembahyang maghrib boleh pecah dua. Satu, barangkali ada yang nak makan. Sebab sekali lagi dia nak sembahyang tarawih. Okey, ada yang nak makan. Ataupun ada yang tadi sebelum maghrib dah makan. Jadi dia jadi kumpulan yang kedua. Kumpulan yang mana-mana pun lalulah zikir akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang tu jangan tinggal. Lepas sembahyang, lepas dah habis sembahyang maghrib, sembahyang sunat ba'diyah, jangan lupa sembahyang sunat ba'diyah. Lepas dah habis, sementara nak tunggu Isyak, seelok-eloknya ketua keluarga, ni saya habaq, ketua keluarga termasuk diri saya, kita berdiri ataupun kita duduk, kita bagi peringatan dekat ahli keluarga kita tentang nak niat malam ni, nak niat nawaitu sauma Rodin, nanti nak bagi tahu semayang tarawih, nak semayang lagu mana, nak niat semayang tarawih. Lepas tu dia kata tak clear, lagi sekali patah balik lagi sekali kepada lepas habis zikir, zikir dulu, dah habis zikir semua semayang, assalamualaikum selesai, dah zikir habis baca doa. Jangan tinggal doa malam Khamis malam Jumaat ni, insya-Allah saya yakin doa Allah Taala tak tolak. Sebab pertama Khamis malam Jumaat, yang kedua malam Jumaat tu sendiri, yang ketiga doa makbul malam Jumaat, yang keempat ada waktu-waktu tertentu hari Jumaat yang makbul doa, yang kelima qiyamul lail, Allah Taala pasti makbul doa, yang keenam paling besar antara semua, malam pertama Ramadan Allah pasti akan tengok. Okey, boleh dapat jadi doa jangan tinggal, panjang tak apa, doa panjang, Allah Akbar, Allah bantu dosa kami ya Allah. Bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Brunei pun boleh, Auda pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Ya Allah, Auda mengetahui keadaan saya ini. Boleh, tak ada masalah. Boleh baca. Boleh. Baca bahasa Brunei boleh, baca bahasa Melayu boleh, baca bahasa Utara Penang saya pun boleh. Baca, Tuan tolong ni cik bukanlah pandai mana sangat cik buat dosa, ya Allah ampun dosa cik. Itu bahasa Utara. Boleh. Minta doa panjang. Jadi manja dengan Allah Ta'ala. Okey. Habis baca doa sembahyang sunat ba'diyah. Lepas sembahyang sunat ba'diyah, ketua keluarga. Lepas sembahyang sunat ba'diyah, Assalamualaikum. Ketua keluarga, panggil semua. Bagi tahu dulu dekat semua. Malam ni Allah Ta'ala nak tengok pada hamba-hamba dia.
saya ketua keluarga belum boleh pasti lagi Allah Ta'ala tengok semua ahli keluarga saya. Semua mesti kena berusaha sendiri untuk Allah tengok kita. Kena habaq lagu tu. Baru dia boleh berusaha sendiri. Kalau tidak, duduk harap kat ayah dia lah. Dia duduk harap kat mak dia. Bagi yang single mother, dia duduk harap kat mak dia lah. Tak boleh. Tak mau. Ketua keluarga kena habaq kat keluarga. Malam ini ada satu hadis Nabi. Hadis ini boleh diamalkan. Hadis ini mengatakan bahawa malam ni Allah tengok hamba-hambanya yang tertentu. Ayah, abah, bapa, abati, abi, daddy, baba. Tak boleh pastikan Allah Ta'ala tengok kita semua. Melainkan kita sendiri kena make sure Allah tengok kita. Oleh itu malam ni, ayah, abah, abati, baba, bapa, abi, minta semua tolong beribadah sungguh-sungguh supaya bila Allah tengok kita sekeluarga, Allah kumpul kita keluarga dalam syurga. Kena abang lagu tu. Jadi baru semua orang alert. Ni Ramadan. Sebab apa? Sebelum ni mungkin malam Khamis, malam Jumaat ni kita ada di pejabat. Kita tak balik lagi. Betul. Ahli keluarga kita mungkin di rumah. Macam saya. Mungkin isteri saya pun Khamis, malam Jumaat ni belum tentu dia balik. Dia duduk tengah kerja. Dia frontline tu. Jadi itu. Saya sendiri pun belum tentu boleh dapat nikmat lagu tu. Buatlah. Mungkin ada masalah lain kali Ustaz. Ni saya cakap seorang-seorang ke lagu mana? Ada gangguan Ustaz. Suara Ustaz sekat-sekat. Habis nak sambung kat mana? Sekarang dah okey dah. Okey. Habis yang saya tersangkut tu sangkut kat mana? Nak. Line saya straight okey daripada tadi. Line saya tak ganggu. Okey kot. Sekejap. Okey ke? Biasalah, dah time nak abang hadis Ramadan ni lah setan iblis apa dajjal mau duk main ni. Okey, tang mana yang saya kena sambung tang mana? Tadi dekat Ustaz bagi tahu mengenai dan frontliner Isteri saya. Ustaz, Yes, saya nak kata macam ni. Siapa yang ada ahli keluarga duduk dengan mereka, buatlah sementara boleh buat. Saya sendiri pun belum tentu dapat boleh buat nikmat itu. Nak pesan, isteri saya kerja. Isteri saya keluar tu belum tentu dia dijangkiti ke tak ke tak tahu. Tuan-tuan yang mana yang ada ahli keluarga dalam rumah, tolonglah pesan. Okey, lepas tu, lepas dah pesan apa semua tu, kalau siapa yang nak makan, pergi makan. Kalau siapa yang dah makan apa semua, zikir-zikir sikit dulu ataupun baca Quran. Dan kepada perempuan yang cuti, malam tu jangan menghimpun walaupun cuti. Ada orang kata, Ustaz, kami ni baca buku dalam handphone. Kami ni baca Quran dalam handphone. Saya kata, tolonglah jangan duk percaya sangat dengan setan. Berapa kali dah setan menipu kita? Kata nak tengok apa saat lagi, WhatsApp notification masuk, Instagram notification masuk, kita jangan ambil handphone. Jangan ambil handphone, jangan pegang handphone, tak mau. Supaya ni. Dia stop lagi. Kejap. Dia sangkut lagi Ustaz. Okey, tak apa. Saya baca dululah hadis tu, tak kita takut tak adan habis hadis tu. Saya baca dululah, takut tak adan habis. Okey? Okey, tapi dapat dah ada yang malam pertama esok buat sungguh-sungguh. Orang perempuan yang mana yang main haid, pesanan sikit. Orang perempuan yang mana yang main haid, jangan main handphone. Baca buku, baca kitab. Ataupun kalau tak boleh baca buku, tak boleh baca kitab, katalah rumah tak ada buku, semua ada kat pejabat lah. Contohnya katalah lagu tu, duduk sekali dengan orang yang duk zikir tu dengar. Baca zikir, yang orang baca zikir tu pun tak apa juga. Boleh dapat lah.
Okey, saya sambung lagi. Kemudian Nabi kata dia ada 5 benda. Satu saya dah bagi. Yang kedua, wa amma tsaniyatan. Adapun yang kedua, wa amma tsaniyah fa in khaluf afwahihim hina yamsuna atyabu indallahi min rihil misk. Adapun bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Bau mulut orang puasa ni busuk tau. Tapi di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Bayangkan bau mulut itu disertakan dengan membaca Quran. Membaca zikir, membaca selawat. Jadi pasti lebih lagi akan jadi cemerlang. Yang ketiga, yang dikurniakan kepada Nabi tak dikurniakan kepada umat sebelum ni. Wa amma tsalisah fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk memohon ampun kepada hamba Allah sepanjang siang dan sepanjang malam. Bayangkan di bulan Ramadan ni malaikat siang hari minta ampun kat kita saja. Malam hari pun minta ampun kat kita saja. Berkat betul hidup di bulan Ramadan ni. Wa ammar rabi'ah, dan yang keempat, fa inna Allah Ta'ala ya'muru jannatahu fayaqulu laha. Dan yang keempat, apa dia yang Allah bagi kepada Nabi tak bagi pada Nabi-Nabi yang lain? Allah berfirman kepada syurga. Hai syurga, kata Allah, ista'addi wa tazayyani li'ibadi. Hai syurga, kata Allah, tolonglah perhiaskan diri kamu, siapkan diri kamu elok-elok untuk hamba aku. Mereka ialah orang yang puasa, yang penat ketika mana berpuasa. Mereka kemudian nanti nak duduk dalam kamu. Sebab kamu adalah tempat mereka berehat selepas mereka penat di dunia, dan mereka nak duduk di tempat akhirat, mereka nak rehat dalam kamu di syurga. Tu Allah pesan dekat syurga. Dan yang ke lima, wa ammal khamisah fa innahu idza kana akhir lailah, dan sesungguhnya malam terakhir bulan Ramadan. Kita malam 24, 25 hari bulan nantilah, Mei. Betul? Malam akhir tu. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, dan pada malam yang terakhir itu, ghafara lahum jami'an. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa semua umat Nabi Muhammad pada malam terakhir Ramadan. Jadi ada seorang sahabat tu tanya, malam yang kata malam akhir yang Allah ampun dosa tu malam Lailatul Qadar ke? Dia tanya. Malam Lailatul Qadar ke malam raya tu? Tak, Nabi kata, tak, bukan. Dia adalah malam yang Allah mengira nak bayar balik apa yang kita dah buat sepanjang bulan Ramadan. Jadi saya menyeru dan mengajak semua yang tengok kita pada malam ni, tolong sampaikan kat semua orang. Nanti yang paling penting sekali ni malam pertama ni. Yang paling penting sekali malam pertama ni. Allah tengok saja hamba dia, kakak 2 orang. Kalau Allah tengok seseorang tu pada malam Ramadan tu, Allah Ta'ala kata apa Nabi kita? Dia tidak akan apa? Orang yang Allah tengok? Tidak akan seksa. Ya, dia tidak akan diazab sampai bila-bila, selama-lamanya. Jadi saya ajak semua, please, tolonglah malam pertama ni hidupkan betul-betul. Sempena duk ada kawalan dan sebagainya, kita kena balik rumah, tak boleh duduk luar dan sebagainya. Tolonglah bawa keluarga kita. Bagi Allah Ta'ala memandang kita semua, supaya dapat kita memperolehi pengampunan daripada Allah. Dan yang paling penting, tak kena seksa. Kena seksa sakit. Kalau kita tak kena seksa, orang lain daripada keluarga kita kena seksa, sedih. Kalau orang lain tak kena seksa, kita yang kena seksa, lagi sedih. Tak maulah, no? Boleh, no? Baik, jadi saya minta diri dulu.
Cukup ke takat ni? Ke nak sambung lagi? Ada soalan ke? Ada soalan, mungkin boleh kita Cuba tengok arahkan dulu. satu lagi Ustaz. Tadi dah tanya kalau waktu head. Lepas tu, dia orang nak kita save. InsyaAllah kita save nantilah live ni. Yang tu je kot Ustaz, insyaAllah. Mungkin Ustaz di kesempatan ini mungkin kalau Ustaz tak keberatan, mungkin Ustaz boleh sama-sama mendoakan untuk negara Malaysia dan juga Brunei dan seluruhnya, supaya negara kita ni diringankan dan dijauhi daripada virus-virus COVID yang melanda masa ni. Mungkin sama-sama kita ni boleh berdoa daripada Ustaz lah, sama-sama mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسنا ومن شر الشيطان ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua yang menganjurkan, yang menyampaikan, yang mendengar dan yang share majlis hari ini. Ampunkan dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, dosa yang telah lalu, yang akan datang, sengaja atau tak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua ahli keluarga kami, mertua kami, ipak duai kami, adik-beradik kami, sepupu sepapat kami, rakan taulan kami, jiran tetangga kami, para masyayikh kami dan sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sengaja atau tak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, kami mohon padamu, peliharalah Alia official agar sentiasa terus boleh bersinar dan berjaya di dunia dan di akhirat, berjaya meluaskan perniagaan mereka, persatuan mereka, perkhidmatan mereka, dan peliharalah rezeki yang datang kepada mereka agar menjadi rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang melimpah ruah. Begitu juga jadikanlah setiap ahlinya tawadhu, sabar, berfikiran terbuka dan berfikiran positif, bersangka baik dan husnuzan, serta melaksanakan kerja dengan bersungguh-sungguh agar mereka terus berjaya di dunia dan di akhirat dan boleh membantu masyarakat yang memerlukan. Ya Allah, bantulah mereka. Ya Allah, kepada semua pendengar, penonton yang share, yang save, berikanlah kepada mereka rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang min haitsu la yahtasib, daripada pelusuk yang hanya Engkau saja ya Allah tahu daripada mana datangnya rezeki itu. Kurniakan mereka rezeki yang banyak, rezeki yang halal. Jadikan keluarga-keluarga mereka keluarga yang soleh dan solehah. Dan jadikanlah kami serta para masyayikh kami serta diri kami, keluarga kami adalah di kalangan hamba-Mu yang Engkau perhatikan dan tengok pada malam pertama Ramadan, agar kami tidak mendapat siksa-Mu buat selama-lamanya. Kerana takutkan-Mu, redha dengan-Mu, memohon kepada-Mu
itulah matlamat kami sebagai hamba-Mu, agar kami dapat beribadah dengan bersungguh-sungguh dan tekun kepadamu. Ya Allah, jadikan kami orang yang dapat menghidupkan bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya imanan wahtisaban, agar kami memperolehi pengampunan dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Ya Allah, kami mohon kepadamu, peliharalah diri kami di Malaysia dan saudara-saudara kami di Brunei, dan juga seluruh umat Islam di negara orang Islam khususnya dan dunia secara amnya daripada penyakit-penyakit berbahaya, iaitu penyakit COVID, penyakit taun, virus-virus yang lain yang boleh membawa kemudaratan kepada umat Islam. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang mendatangkan penyakit ini dan Engkaulah yang akan menghilangkannya. Maka tolonglah ya Allah, hilangkanlah dia daripada muka bumi ini, seperti mana Engkau menghilangkan api dengan air, seperti mana Engkau menghilangkan debu-debu dengan angin, seperti mana Engkau menghilangkan karat dengan api. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sembuhkanlah saudara kami yang mana yang sakit dan berikanlah mereka kesihatan yang berpanjangan. Kami yang tidak kena ini jauhkanlah ya Allah daripada terkena dan terjebak dengan coronavirus. Yang telah pergi dahulu daripada kami, tempatkan mereka semuanya dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kawan-kawan Brunei kerana masih mempercayai saya dan beri ruang kepada saya. Saya menghargai, saya mengharapkan yang saya cerita tadi tu sungguh-sungguh dan semua orang faham. Kalau yang mana yang faham tu mai daripada Allah, yang tak faham tu sebab lemah saya tak pandai nak cerita. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah, session tadi sudah selesai tadi. Thank you kepada semua yang follow kami sampai akhir. Alhamdulillah, lebih dari sejam. Sejam. So insyaAllah kalau ada follower-follower yang dari Brunei, we actually have this book, buku tarawih. Kami ada 30 buku tarawih akan kami bagi for free. So mungkin kalau yang ada dari Brunei boleh DM kami, insyaAllah the first 30 lah. Kalau ada yang memerlukan buku ini, let us know. We will contact you through DM, insyaAllah. InsyaAllah kami save live malam ini, don't worry. And kalau ada kesempatan lain mungkin insyaAllah kami buat another session lagi. Just stay tune dengan arah channel kami. Once again, thank you. Nanti yang tak sempat tengok dari awal, nanti kita save insyaAllah. Yang tadi first session kita orang dah save. Yang ni kami bagi for free first 30. Just DM kami lah siapa yang nak. Tapi sorry, yang ni untuk yang dekat Brunei je lah. Sebab tak boleh nak post sekarang. Sebab kita orang ada limitation. Tak boleh, ada travel ban sekarang ni. Tak boleh pergi buat outside postage for now. So now kita bagi untuk follower Brunei lah, insyaAllah. Nanti Boleh DM. kesian Kita orang boleh ada yang dekat Malaysia pun nak juga. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita bagi, nanti kita try DM je. DM. Kita tengok what we can do for yang dekat Malaysia, insyaAllah lah. As much as we can. Nanti DM Alia Official.
Lepas tu jangan lupa tengok kalau tengok Save Life kalau nak tengok lagi yang full, yang hadis tadi yang Ustaz dah share. Alhamdulillah. Thank you so much everyone for the support. Semoga bermanfaat untuk everyone. Selamat menyambut bulan Ramadan. InsyaAllah hari Jumaat. Sama-sama kita nantikanlah bila jatuhnya hari pertama bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Didoakan juga yang di Malaysia, hopefully keadaan akan jadi lebih baik. Stay safe. Okay, mungkin itu saja dulu mungkin daripada kami. Kalau bis kita ada mungkin tajuk-tajuk yang mungkin boleh dibawa nanti, boleh boleh bagi cadangan. Boleh bagi cadangan, Mungkin kalau ada rezeki, insyaAllah boleh live lagi bersama Ustaz Don. InsyaAllah kalau ada kesempatan. So thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami Alia Official. Bye. Bye.